Okey. Saya jemput Steel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Datuk Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya setuju untuk turut sama membahaskan kajian separuh penggal RMK12 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun pada hari Isnin lepas. Persoalan pertama yang saya ingin bangkitkan ialah persoalan mengurangkan kemiskinan. Saya tidak menggunakan istilah menghapuskan kemiskinan. Saya sependapat dengan YB Ketua Pembangkang bahawa kemiskinan tidak mungkin dapat dihapuskan, cuma boleh dikurangkan. Kadar kesenjangan membengkak sehingga 0.41. Kadar ini menunjukkan jurang antara bandar dan luar bandar semakin melebar. Sehingga kini usaha kerajaan untuk mengurangkan kemiskinan masih kabur. Walaupun sudah banyak peruntukan telah diluluskan bagi menggerakkan pelbagai program dan projek untuk mengurangkan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, saya mohon penjelasan berkenaan data terkini berkenaan usaha kerajaan dalam mengurangkan kemiskinan Tegar. Saya juga ingin bertanya berkenaan dengan Yayasan Wakaf Madani. Apakah bezanya yayasan ini dengan Yayasan Wakaf Malaysia yang sedia ada? Saya berharap ianya bukan sekadar penjenamaan semula sebagaimana penjenamaan jualan keluarga Malaysia yang telah dijenamakan semula dengan jualan rahmah. Datuk Di-Pertua, perkara seterusnya berkisar ekonomi negeri Terengganu. Cabaran utama ekonomi kita pada masa ini adalah pembangunan wilayah yang tidak seimbang. Oleh itu, jurang yang lebar antara bandar dan luar bandar patut segera diselesaikan. Sehingga kini hampir 10 tahun lebih, Majlis Pembangunan Ekonomi Wilayah Timur (ECER) telah ditubuhkan bagi menangani isu ini. Namun saya menzahirkan rasa kebimbangan apabila meneliti teks ucapan Tambun dalam sesi pembentangan KSP-RMK tempoh hari tidak menekankan berkenaan projek-projek di bawah ECER, sedangkan projek-projek tersebut memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan ekonomi wilayah timur khususnya. Antaranya isu pembinaan LPT3 langsung tidak dibangkitkan. Berdasarkan jawapan Menteri terhadap soalan yang saya bangkitkan dalam sidang perbahasan sebelum ini, kos kerja-kerja yang melibatkan kajian jajaran sebanyak RM35 juta telah diperuntukkan. Oleh itu, saya ingin bertanya sejauh manakah kajian ini telah diselesaikan dan status terkini projek pembinaan LPT3, bilakah projek tersebut dijangka akan dimulakan. Saya yakin pembinaan LPT3 akan mengambil masa yang agak panjang. Jadi saya memohon agar jalan dari Gemuruh ke Besut dan juga jalan pantai dari Kuala Nerus ke Besut diperbesarkan. Hal ini kerana saya mendapat banyak rungutan bahawa jalan tersebut sering kali mengalami kesesakan terutama di musim perayaan dan ia merupakan penamak kepada lebuh raya untuk membolehkan pengguna ke Terengganu dan juga ke Kelantan. LPT3 yang sepatutnya menjadi laluan ke Kelantan, namun disebabkan masih belum dibina, laluan tersebut menjadi laluan utama bukan sahaja kepada rakyat Setiu dan Besut, malah rakyat Kelantan turut menggunakannya. Oleh itu, penyelesaian jangka pendek dengan melebarkan jalan tersebut amat diperlukan segera, dan baik pulih jalan berluban, lain putih yang kabur dan lain-lain lagi memerlukan tindakan segera daripada pihak kerajaan untuk mengelakkan berlaku kemalangan maut dan lain-lain. Datuk Di-Pertua, semangat federalisme yang kian terhakis pada era pemerintahan Yang Berhormat Tambun sekali lagi memangsakan rakyat. Tindakan tersebut seolah-olah menafikan keputusan rakyat yang telah memilih pemerintah mereka. Hak-hak negeri pembangkang terus dinafikan. Wan royalti yang kini ditukar kepada dana khas Kerajaan Persekutuan DKKP yang sepatutnya diterima setiap tahun sehingga kini masih belum diterima sepenuhnya. Negeri Terengganu dianggarkan menerima royalti pada tahun 2023
ada sebanyak RM1.524 bilion. Nilai ini berdasarkan harga minyak mentah USD 65 per tong. Namun sehingga 31 Ogos 2023 hanya 405 juta sahaja yang diterima daripada kerajaan persekutuan. Sedangkan pada tahun 2018 Terengganu menerima sehingga RM1.15 bilion. 2019 RM1.277 bilion. 2020 RM996 juta. 2021 RM998.39 juta dan 2022 RM1.393 bilion. Sehingga kini hampir dah nak masuk suku tahun keempat tahun 2023. Hanya 1/3 daripada nilai yang dianggarkan yang diterima. Bilakah kerajaan akan melangsaikan baki yang mencecah kira-kira RM900 juta lagi? Hari ini nilai minyak saya dimaklumkan mencecah USD 90 per tong. Sepatutnya Terengganu menerima hasil royalti yang lagi tinggi daripada dianggarkan, iaitu hanya USD 65 per tong. Tindakan Yang Berhormat Tambung yang seakan-akan menyekat pembangunan negeri dengan mengedepikan hak kami rakyat Terengganu mencerminkan slogan reformasi yang sering dilaungkan telah dikhianati dan hanya tinggal reformasi. Saya mendesak surat PMX ataupun Yang Berhormat Tambung segera mengetepikan pergeseran politik dan segera mengembalikan hak rakyat negeri perbankan khususnya negeri Terengganu. Tidak perlu disangsikan dan dibilangi pembelanjaan duit. Kemanakah duit itu dibelanjakan? Kerana Terengganu telah mendapat anugerah audit terbaik bersih tanpa teguran pada tahun 2022. Datuk Idris Pertua, saya juga ingin mengambil kesempatan ingin bertanya berkenaan status terkini terminal pengangkutan bersepadu Gombak yang sepatutnya dijangka siap tahun 2020 lagi. Namun telah diberhentikan pembinaannya pada tahun 2019 sehingga kini ia masih belum beroperasi. Datuk Idris Pertua, saya nak minta tambah masa sikit untuk menyebut tentang apa yang terkait dengan kawasan saya. Okey, 1 minit. 2 minit. Betul. 1,5. 1.34. Okey, Datuk Idris Pertua. Yang pertama, sistem pemparitan di kawasan-kawasan Felda yang sudah lama tidak diselenggara dan tidak dibaik pulih, yang mendatangkan masalah kepada penduduk ketika musim banjir. Air bertakur yang melimpahi memasuki rumah mereka. Contoh di kawasan saya di Felda Carok Rahmat Setiu. Yang kedua, kelulusan peruntukan lampu jalan di kawasan luar bandar perlu ditambah. Saya dimaklumkan hanya 88 batang lampu jalan saja untuk tahun 2023 bagi satu parlimen. Satu parlimen diperuntukkan 88 batang sahaja. Bayangkan parlimen yang ada 4 dun, 22 batang bagi setiap dun. Yang diluluskan oleh KKW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang ketiga, Setiu melahirkan banyak atlet yang mewakili negara, khususnya dalam sukan bola sepak. Khairuddin Omar, Rahadi Azli bin Rahalim, Zubi Azmi merupakan atlet kelahiran Setiu. Malangnya, projek naik taraf minus stadium Sungai Tarum yang telah dimasukkan dalam RMK 12 bermula RP2 sehingga kini masih belum diluluskan. Dan juga baik pulih fasiliti sukan termasuk gerangan futsal tertutup yang rosak di Kampung Beris Tokku, Kampung Apal, Jabi dan Gong sekolah di Batu Rakit. Dan juga baik pulih fasiliti sukan di sekolah sukan Bukit Nenas yang telah melahirkan banyak atlet yang mewakili negara. Yang keempat, Muara Sungai Merang sudah diluluskan dalam RP3 RMK 12 benteng pemecah ombak dengan kos RM239 juta, tetapi ia dijangka siap pembinaan pada tahun 2029. Muara Sungai Merang menjadi laluan bot nelayan dan juga bot pelancong ke Pulau Redang. Saban tahun mengalami kecetekan selepas berakhirnya musim tengkujuh. Saya mencadangkan agar peruntukan tahunan untuk short term, penyelesaian short term diberikan untuk kerja-kerja pengorakan muara akibat kecetekan selepas musim banjir. Yang akhir sekali, Datuk Idris Pertua, saya mendapat maklumat penjualan minyak diesel subsidi kepada nelayan
hanya boleh dijual melalui jalan laut, jalan sungai, tidak boleh menggunakan jalan darat. Saya tidak membantah keputusan ini, tetapi saya memohon supaya pengecualian diberikan kepada kawasan-kawasan yang tidak mempunyai jalan sungai untuk membeli diesel, dan juga kawasan-kawasan yang agak jauh, perkampungan nelayan yang agak jauh dengan tempat penjualan minyak diesel tersebut. Akhir sekali, iaitu saya ingin bertanya tentang projek-projek yang telah dimasukkan dalam RMK 12 ini yang masih belum diluluskan di kawasan Setiu. Yang pertama ialah klinik pejabat kesihatan daerah Setiu. Yang kedua, klinik kesihatan Jabi. Yang ketiga, mahkamah Setiu yang baru. Yang keempat, jeti pendaratan ikan di Muara Sungai Beran. Sekian dari pengusi. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya jemput Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Shah Alam ingin menzahirkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk membahas kajian separuh penggal rancangan Malaysia yang ke-12. Selepas ini disebut sebagai KSP RMK 12. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas tekad Kerajaan Madani untuk memberikan nafas baharu kepada RMK 12 bagi tahun yang berbaki 2023 hingga 2025. 3 fokus utama untuk memperkukuh kemampanan membangun masyarakat sejahtera dan mencapai negara berpendapatan tinggi amat tepat pada masanya dan sesuai dengan keperluan dan kehendak semasa. Telah lama rakyat menunggu sebenarnya mengidam-idamkan sebuah negara maju, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Namun, bagaimana maju sekalipun sebuah negara, rakyat tetap memerlukan makanan untuk kelangsungan hidup. Untuk memastikan kecukupan dan ketersediaan makanan, sesebuah negara perlu kepada teknologi yang maju agar ianya dapat berdaya tahan sesuai dengan cabaran semasa. Saya boleh bersetuju apabila kerajaan menggalakkan penglibatan pihak swasta dalam pertanian berskala besar untuk melonjak hasil pengeluaran padi, tetapi jangan sampai meminggirkan penglibatan petani, tuan tanah, pewaris yang turun-temurun membanting tulang memastikan keperluan bekalan beras selama ini. Saya walaupun tinggal di Shah Alam, saya berasal dari Sungai Besar, kawasan Jalapang Padi, di sebelah Sekincan, dan sehingga ini pun masih lagi mengusahakan tanah sawah bersama dengan keluarga. Anak tani ya. Ya. Anak tani. Terkait dengan memaksimalkan hasil beras ini juga, saya ingin bangkitkan begitu banyak tanah-tanah sawah yang tidak diusahakan. Jumlah tanah sawah terbiar di seluruh negara berjumlah 97,000 hektar melibatkan 18,975 lot di 2,107 lokasi. Ini pun satu cabaran juga, Tuan Yang di-Pertua. Di mana ada masalah, sebenarnya di situ ada peluang. Sebab jumlah tanah terbiar ini adalah merupakan 22% daripada jumlah 436,000 hektar tanah sawah yang aktif diusahakan ketika ini. Maka satu usaha untuk menyatukan dan memulihkan tanah-tanah terbiar ini dengan sendirinya boleh menyumbang kepada peningkatan SSL beras negara yang berada pada tahap 65% pada masa ini. Saya berpandangan usaha menumbuhkan agensi seperti Felkra perlu difikirkan dan diusahakan. Negara sebenarnya berada di tebing krisis bekalan beras
yang dipengaruhi dasar ekspor negara pengeluar seperti India, faktor kestabilan politik dan pengaruh perubahan iklim. Maka kerajaan harus bersedia menubuhkan satu jawatan kuasa pemandu khas. Malah tidak keterlaluan kalau saya katakan kerajaan harus juga mempertimbangkan penubuhan Suruhanjaya Padi Beras Negara untuk memastikan keterjaminan bekalan makanan ini. Air keperluan asas negara, kita ada Suruhanjaya Air Negara, SPAN. Tenaga keperluan asas negara, kita ada Suruhanjaya Tenaga. Pendidikan keperluan asas negara, kita ada juga Suruhanjaya Pendidikan Malaysia. Maka beras merupakan makanan asas kepada kita. Sudah sampai masanya kita mewujudkan suatu Suruhanjaya ataupun jawatan kuasa pemandu yang khas memastikan keterjaminan beras dapat dilakukan dalam negara kita ini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyokong kerajaan untuk memberi tumpuan kepada High Growth, High Value Industry HGHV sebagai langkah menuju negara berpendapatan tinggi. Saya mengalu-alukan inisiatif kerajaan meningkatkan digitalisasi dalam perkhidmatan kerajaan dan rangsangan memacu e-dagang bagi perusahaan mikro kecil sederhana PMKS. Lalu saya ingin mencadangkan agar kerajaan mewujudkan mewujudkan hub e-dagang bagi memudah cara pengusaha PMKS, khususnya bagi belia-belia yang ingin menceburkan diri dalam perniagaan PMKS ataupun mewujudkan syarikat-syarikat pemula di dalam bidang ini. Secara fizikalnya, hub e-dagang ini penting bagi menyediakan kemudahan kepada belia untuk bertemu, membina rangkaian perniagaan, mewujudkan rantaian bekalan dan merancangkan pertumbuhan ekosistem e-dagang yang mampu memberi pulangan yang tinggi kepada pengusaha-pengusaha PMKS. Secara elektroniknya, hub e-dagang akan berfungsi sebagai platform untuk memusatkan pengurusan aktiviti berkaitan e-dagang PMKS. Ia membolehkan usahawan mengurus saluran jualan, inventory, pesanan dan pembayaran mereka daripada satu lokasi yang berpusat dan bukannya perlu masuk ke dalam setiap platform e-dagang secara berasingan. Shah Alam menawarkan diri sebagai parlimen pertama untuk mewujudkan hub e-dagang ini sebagai projek perintis bagi memacu PMKS negara ke arah pengurusan digitalisasi perniagaan dan negara berpendapatan tinggi. Tan Sri Yang di-Pertua, Shah Alam merupakan sebuah ibu negeri Selangor yang sedang membangun dengan pesat. Selain tersedia sebagai kawasan industri dan percambahan bandar baharu dengan kediaman berdaya huni, bandaraya ini juga menerima kepesatan pembangunan komersial, hub dan pusat logistik yang baharu. Kepesatan pembangunan ini secara langsung telah menyumbang kepada kesesakan jaringan jalan raya di beberapa laluan, khususnya Jalan Subang dan dari Lebuh Raya Gatri hingga ke Lebuh Raya Persekutuan. Saya menghargai beberapa pembangunan infrastruktur yang dinyatakan dalam KSP RMK 12 tetapi tidak mendapati projek naik taraf Lebuh Raya bertingkat di Shah Alam di mana kesesakan ini berlaku. Saya dipahamkan pembinaan Lebuh Raya bertingkat ini pernah dicadangkan dalam pelaksanaan RMK 12. Namun ianya digugurkan untuk memberi keutamaan naik taraf Lebuh Raya bertingkat di Pelabuhan Kelang yang dipikirkan lebih perlu pada masa itu. Oleh itu saya ingin dapatkan kepastian bilakah kerajaan akan melaksanakan projek yang tertangguh ini. Adakah ianya akan dimulakan setidak-tidaknya pada akhir RMK 12 ini dan disambung dalam RMK yang ke-13. Saya dipahamkan usaha-usaha perbincangan secara serius telah pun dimulakan dalam mesyuarat tindakan ekonomi Negeri Selangor MTES. Lalu kepastian ini saya harap dapat dimuktamadkan supaya kegusaran rakyat yang menggunakan Lebuh Raya ini dapat diredakan dan semua yang menggunakan Lebuh Raya ini dan masuk ke Shah Alam akan dapat menikmati pembangunan yang dirancangkan, insya-Allah.
Masa sudah tamat. Ya, 1 minit saya gulung. Puan Yang Bertutua. Sila gulung. Ya, saya gulung. Saya yakin RIP ke-12 ini akan dapat dilaksana dengan lancar sebagaimana yang disasarkan dengan komitmen kerajaan dan sokongan semua pihak termasuk daripada MP daripada Pembangkang. Tetapi bukanlah terus-terusan menimbulkan keresahan di kalangan rakyat dengan andaian-andaian palsu bahawa rakyat sudah hilang keyakinan dengan memberikan referendum menolak kerajaan. Hakikatnya keputusan pilihan raya negeri 3 sama, seri 3 sama. Hakikatnya keputusan pilihan raya di Johor 2-0 memihak kepada kerajaan perpaduan. Yang Berhormat, masa sudah tamat. Baik. Maknanya ialah kerajaan perpaduan ini semakin mengukuh. Tidak ada lagi kerengga yang bersarang di dalamnya. Yang adanya hanyalah kerengga di luar yang cuba untuk nak masuk tetapi sampai sekarang tidak berjaya untuk masuk lagi. Assalamualaikum kerengga. Assalamualaikum rakyat Malaysia semua. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Saya jemput Yang Berhormat Gerik. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Puan Yang di-Pertua, Gerik ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua kerana sudi memberi peluang untuk Gerik membahaskan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini. Sebelum saya memasuki teras pembahasan saya, Gerik ingin menyampaikan 3 perkara. Yang pertamanya, Gerik ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan terutama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pihak Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri Kerja Raya kerana lebih RM 40 juta daripada keseluruhan bajet 83 juta bagi Jalan Raya Timur Barat telah pun kami terima dan sekarang kerja-kerja baik pulih sedang giat dijalankan. Yang keduanya, Grik datang sini lah Grik. benda betul kita ucap terima kasih lah. Yang keduanya, Puan Yang di-Pertua, penting juga untuk saya mewakili Gerik untuk menyinggung satu isu yang menjadi tumpuan ketika ini iaitu isu DNAA di mana Perdana Menteri kita Yang Berhormat Baginda Datuk daripada 47 pertuduhan kes yang telah terbukti sebagai prima facie tapi namun dilepas tanpa dibebaskan tu. Jikalau setiap tahun negara kita mengalami defisit belanjawan, kini negara kita sebenarnya sedang mengalami krisis defisit kepercayaan rakyat terhadap ahli-ahli politik. Jadi saya menyokong apa yang dikatakan Wabi Pasir Gudang tadi dan kemudian ada beberapa juga ahli parlimen kita yang mencadangkan agar satu penjelasan tuntas diberikan kepada kita semua ahli parlimen di dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang ketiga, saya juga mewakili rakyat Gerik senada dengan Yang Berhormat Macang berkenaan dengan isu penjualan 33% saham Boston Plantation kepada Kuala Lumpur Kepung Berhad kerana ianya sangat tidak selari dengan komitmen kerajaan yang katanya ingin memperkukuhkan pegangan ekuiti Bumiputera. Jadi kenapa tak dijual kepada Sendabi atau PMB ya? Kenapa mesti jual pada KLK? Jadi saya rasa untuk rekod di tempat saya ada 2 kem tentera, lebih kurang 1,000 lebih anggota tentera kita menyatakan kerisauan sebab mereka ni pencarum LTIT ya. Jadi mereka menyatakan kerisauan kenapa boleh jadi macam ni. Jadi saya juga mohon satu penjelasan tuntas berkenaan perkara tersebut. Puan Yang di-Pertua, kembali kepada perkara pokok dan teras pembahasan pada hari ini. Gerik hanya ingin menyentuh berkenaan 3 perkara saja dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini. Pertamanya adalah berkenaan dengan kesinambungan wawasan kemakmuran bersama 2030 dalam gagasan Malaysia Madani. Kita sedia maklum, setiap pimpinan kerajaan baharu di Malaysia akan cuba mencari satu dasar, tema atau jenama masing-masing. Namun, gagasan Malaysia Madani dalam rancangan Malaysia ke-12 dan ke-13 tidak perlu dibuat secara tergesa-gesa bagi menggantikan secara keseluruhan polisi dan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Ini kerana pembentukan gagasan Malaysia Madani tidak salah, tetapi usaha menukar gantinya secara keseluruhan dilihat sebagai satu langkah yang regresif kerana selama 4 tahun sebelum ini
Kerangka RMK 12 adalah berlandaskan kepada Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan penggantian ini sudah tentu akan menyukarkan proses perangkaan RMK 12 dan RMK 13 itu nanti. Adalah lebih baik gagasan Malaysia Madani diletakkan tahun sasaran sebenar dan ianya menjadi tema bagi penggal-penggal pemerintahan. Contohnya seperti Satu Malaysia pada zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, Islam Hadari pada zaman Pak Lah dulu. Jadi, tapi dalam masa yang sama mengekalkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 seperti mana kerajaan terdahulu mengekalkan Wawasan 2020 untuk satu tempoh panjang sebagai dasar dan hala tuju badan negara. Pernah betul. Perkara yang kedua adalah berkenaan dengan saya tertarik dengan tekad Perdana Menteri untuk mengoptimumkan kawalan keselamatan di sepadan negara. SUKS terdapat lebih 20 SUKS di Malaysia dan salah satunya adalah SUKS Perak yang berada di kawasan saya di Pekanbaru Hulu dalam Parlimen Gerik dan bersepadan dengan daerah Betong di sebelah Thailand. Jadi Gerik telah pun membangkitkan berkenaan perkara ini pada perbahasan yang lepas pada bulan Februari, pada titah diraja bulan Februari. Kemudian pada 8 Mei di mana Menteri KDN ada datang melawat untuk tengok keadaan tempat tu. Namun tempat ni dia dah terbengkalai sejak tahun 2016 lagi dan masih tak ada tindakan yang tuntas lah. Tak ada pergerakan apa-apa. Jadi pada saya ia melambangkan satu imej yang buruk lah untuk negara. Dan masa program lawatan pun saya pun tak dijemput. Jadi saya harap kerajaan bagi tumpuan lah untuk kembalikan balik sepadan Malaysia Thailand di Pekanbaru Hulu tu lah, untuk ditingkatkan pada tahun pada tahun akan datang. Berlandaskan tumpuan ke-8 juga dalam K12 iaitu meningkatkan pembangunan luar bandar. Gerik ingin bergesar pihak kerajaan untuk melihat juga pembangunan dan potensi kedudukan sepadan-sepadan negara Malaysia, di mana kawasan ekonomi sepadan kita tu patut dibangunkan dengan lebih giat lagi lah. Dan perkara yang ketiga, Gerik ingin juga menegaskan seperti mana yang telah disentuh oleh Yang Berhormat Muar sebelum ni, berkenaan dengan graduan, underemployment dan underrate salary, di mana kebanyakan generasi muda kita yang tidak mendapat satu kadar gaji dan upah yang munasabah selepas mereka keluar daripada universiti. Ini boleh dikatakan satu dasar negara kita yang tidak begitu komprehensif kerana negara kita masih lagi terperangkap dalam middle income trap. Jadi saya berharap kerajaan pada masa depan akan mencari jalan bagaimana caranya untuk kita mengeluarkan negara kita daripada perangkap middle income trap ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Gerik. Saya jemput Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih timbalan speaker yang saya muliakan, ahli-ahli Dewan. Merujuk kepada HGHV kelima, Rare Earth Element atau elemen nadir bumi. Hari ini kita berada di ambang pengeksploitan besar-besaran elemen atau simpanan ariri yang cukup lumayan di bawah tanah negara dan beberapa negeri kita. Di persimpangan ini pula, landscape global elemen nadir bumi sudah pasti dibalut, dikepung dengan sensitiviti geopolitik, implikasi ekonomi, implikasi alam sekitar dan banyak lagi lah yang boleh tahan besarnya. Tahniah atas hala tuju yang jelas yang telah diambil, yang kita baca, kita rujuk kepada RMK 12 dan juga midterm review-nya. Tapi saya di sini ingin membawa sedikit cadangan atau penambahbaikan dan sedikit peringatan terhadap apa yang telah termaktub dalam dokumen tersebut.
Nak ekstrak secara ekonomi atau economic extract REE ni bukanlah semudah yang kita sangka. Pemusatan atau nak guna monopoli, bukan monopoli tetapi oligopoli, menyebabkan ketegangan geopolitik yang signifikan di pentas antarabangsa dan boleh nak hadkan ekspor atau manipulasi harga. China sekat bekalan REE kepada Jepun iaitu sekutu US. US pula sekat bekalan microchip yang menggunakan REE kepada China. Inilah gaduhnya bernama chip war yang di depan mata kita sekarang. Untuk kita kat Malaysia, implikasi geopolitik REE ini ada 3 lipatan. Satu, ia berpotensi mengurangkan kebergantungan global. Keduanya, ia membantu kita mempelbagaikan rantaian bekalan dengan hasrat mengurangkan ketegangan geopolitik global. Dan ketiganya, membantu Malaysia memancarkan pendirian serta kedudukan hakiki kita sebagai global middle power. Ini peluang ekonomi untuk merubah paradigma ekonomi kita. Perubahan besar-besaran. Maka saya cadangkan 3 kebijakan atau dasar, 3 persoalan fundamental dan struktural dari segi pembangunan industri REE. Pertama, diversification atau diversifikasi. Biarpunlah REE ada potensi, kita tak perlu terlampau bergantung sepenuhnya kepadanya. Asas ekonomi Malaysia perlu diperbanyakkan supaya risiko ketidakstabilan harga dan ketegangan dan cacar merbanya geopolitik dapat ditangani sekiranya ia berlaku. Keduanya, pengawasan dan pemantauan alam sekitar atau environmental stewardship. Ini bukan saja membantu melindungi alam sekitar tetapi ia boleh menjadi selling point atau titik jualan. Kita boleh pamerkan, serlahkan, tunjukkan bahawasanya Malaysia bijak dan hebat handai mengendalikan pengekstrakan dan pemprosesan secara mesra alam. Ketiganya, penglibatan komuniti tempatan. Daripada 100,000 orang, apa gunanya kalau 10,000 orang happy dapat manfaat REE tapi lagi 90 orang tak boleh nak tidur lena sebab hari-hari takut risau tentang radioactivity, tentang masalah alam sekitar. Government knows better, government knows more, government knows all. Kita tidak boleh guna pendekatan itu lagi. Penglibatan komuniti wajib kita buat. Kalau boleh dapat extra time, macam boleh. Speaker Tak boleh. ada extra time. Tak ada extra. Sorry macam. Sorry macam. Sorry macam. 30 saat. Sorry bro. Sorry macam. Persoalan struktural nombor 1. Dilema REE mentah ataupun nak tambah nilai. Ramai kata, korek saja jual merugikan. Minta maaf saya berlainan pendapat. Tak selalunya tepat. Kos pemulihan hutan, kalau proses REE sering melebihi keuntungan, ini belum kira lagi kos kesihatan yang mungkin kena ditampuh, belum kira lagi mungkin ada kehilangan nyawa. Dan sebenarnya ada banyak royalty scheme dan royalty regime yang boleh kita pertimbangkan. Satu, net smelter return royalty, profit based royalty, value based royalty, hybrid based royalty, sliding scale royalty, downstream royalty, dan campur sekali semua yang saya sebutkan tadi pun ada. Jadi tak semestinya korek saja jual merugikan. Soalan kedua, pembiayaan sumber maklumat. Ini sensitif sikit. Kerajaan perlu berjaga-jaga ikut telunjuk bulat-bulat pihak berkepentingan yang keluar dengan penyelidikan yang mereka sendiri biayai atau digunakan manufactured consensus lah. Jadi melaburlah dalam penyelidikan dan pembangunan bakat dan kepakaran kita sendiri. Sekarang juga perlu buat sekarang juga. Ambil contoh EIA, kebanyakannya dibayar siapa? Dibiayai siapa? Dibiayai oleh tuan punya projek. Jadi di situ mungkin ada conflict of interest, mungkin boleh digunakan disebutkan sebagai manufacturing of consensus yang dibiayai oleh yang nak konsensus itu. Dan soalan ketiga, agenda legislatif. This is the key point here. Rangka kerja kawal selia yang mampan dan menyeluruh. Malaysia tak boleh abaikan idea pelombongan REE.
Struktur tadbir urus yang kukuh, perundungan bermaklumat, rangka kerja kawal selia yang komprehensif seperti petroleum, ada Akta Pembangunan Petroleum dan Petronas. Keperluan seperti ini untuk REE adalah jelas. Kerajaan negeri pastinya sekarang tak ada kapasiti untuk membangunkan rangka kerja yang komprehensif. Jadi kita perlu melabur atas sesuatu kerangka dan undang-undang yang baru seperti Petroleum Development Act khusus untuk critical minerals dan juga REE. Timbalan Speaker, keduanya, anjakan utama yang disebut oleh Yang Amat Tambun berkenaan dengan pembangunan masyarakat madani. Perkara ke-6, perpaduan. Saya ingin merungkai berkenaan dengan ekstremisme keganasan yang mencengkam landscape politik kita. Radicalisation bukanlah satu ancaman baru. Malaysia berdepan dengan radicalisation dan keganasan sejak pada tahun 1960 dulu. Dan hari ini pula kita ada radicalisation bentuk baru, iaitu ekstremisme politik dan radicalisation online. Kumpulan pelampau dok tunggang dua elemen ini guna lagi politik identiti untuk meyakinkan penyokong supaya berjuang demi kepentingan politik Sila mereka. gulung. Landing dah. Kesannya rakyat cenderung buat keganasan. Generasi muda ini membesar dengan pelbagai cabaran. Mereka yang paling terdedah, kita sering dengar cerita begini. Seorang anak muda dipinggirkan sekolah, kurang berkawan, akhirnya buka hati untuk mudah dimanipulasi. Apabila diajak menghadiri sebuah kempen politik, penceramah atau penteh beritahu undi saya masuk syurga, undi lain masuk neraka. Disambungnya lagi bahawa kaum ini merampas hak dan tanah kaum ini. Ipoh Timur, penceramah laluan. beritahu agama suruh dia perang semua yang tak sama agama Ipoh ni. Timur, laluan. Siap rujuk dengan ayat-ayat suci luar konteks. Apabila si budak ni muda ni dengar, mulalah berderau darahnya. Selama ni hidup dia tak ada maklumat. Sekarang visinya nak perang saudara senegara. Sila guru. Anak muda ini ada Masa gambaran surat tamat. kepada ramai anak muda yang terdedah di luar sana. Bila jadi begini, mereka jadi mangsa propaganda ekstremis yang hanya nak pecah belahkan kita semua. Jadi propaganda ekstremis di Malaysia ini Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan atau siasat SEARCCT memang tak menang tangan. Jadi di sini last point adalah sila memberi sedikit lebih ruang dan peruntukan kepada siasat untuk menangani, membuat membuat intervensi awal, membuat penyelidikan dan kajian supaya dia lebih menang tangan menangani masalah Peraturan mesyuarat. violent extremism. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih Timbalan Speaker. Ipoh Timur mohon menyokong. Peraturan mesyuarat. Tadi Ipoh Timur 36/6 yang sangkaan jahat. Dia telah menyebut menggunakan ayat-ayat konteks mana ni? Itu ayat-ayat daripada Al-Quran. Sepatutnya dia tidak boleh menyebut perkara yang bersekutu dengan agama lain. Tak, itu sangkahan jahat yang berhormat. Apa yang salah yang saya cakap? Saya tak merujuk kepada individu, saya tak merujuk kepada mana agama. Ayat mana? Ayat mana? Ayat mana? Ayat mana yang saya cakap salah? Ayat mana yang dirujuk oleh Yang Berhormat? Ayat yang Ayat menuduh, mana yang saya katakan cakap, kita Yang Berhormat? menggunakan ayat-ayat tertentu di luar konteks. Dalam agama mana? Iyalah, yang di luar konteks orang itu cakap, bukan saya yang cakap. Agama mana? Itu Siapa yang cakap? Siapa yang cakap dan agama mana? Itu perlu. Yang Berhormat, Ipoh Timur tidak mengarah kepada sesiapa. Jadi saya buat ruling, saya teruskan pembahasan. Sila duduk. Saya jemput Yang Berhormat Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua atas ruang untuk saya sampaikan ucapan pembahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada petang ini. Pertama, saya ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan terdahulu Perikatan Nasional kerana berjaya membawa plan RMK-12 yang merangkumi 3 tema, 4 pembangkit dasar dan 14 pemacu perubahan hampir separuh penggal sejak 2021. Membawa Malaysia keluar dari kemelut COVID-19 dan adaptasi dengan anjakan baru ekonomi dunia tidak dapat disangkal kejayaannya. Kali ini Malaysia bakal melalui separuh lagi RMK-12
dengan aspirasi ekonomi madani memperkasa rakyat serta agenda pembangunan Mampan 2030 bertemakan mampan sejahtera dan berpendapatan tinggi. Kerajaan memperuntukkan tambahan RM15 bilion menjadikan siling perbelanjaan meningkat kepada 419 bilion bagi keseluruhan RMK yang ke-12. Hal yang paling utama yang ingin ditekan dalam perancangan ekonomi madani ini adalah dari sudut keadilan bagi rakyat di semua negeri, termasuk negeri pembangkang. Soal madani yang memfokuskan kemampanan dan kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa seluruh rakyat dibantu untuk keluar dari paras kemiskinan yang digariskan. Untuk mencapai matlamat tersebut, hubungan G2G, negeri dan pusat perlu berjalan tanpa mengambil kira parti politik. Bagaimana seorang menteri boleh berkata, negeri yang ditabir pembangkang tiada perancangan yang baik, sedangkan setiap negeri ada perancangan ekonomi sendiri seperti Terengganu ada Plan Induk Terengganu Sejahtera, PITAS 2030 dan Kedah ada Plan Pembangunan Kedah 2035. Tuan Yang Dipertua, berkenaan KSP RMK 12, kerajaan memasukkan anjakan baru yang selaras dengan kerangka ekonomi madani dengan fokus utama berkenaan kemiskinan. Sejumlah RM1.5 bilion telah diluluskan untuk menggerakkan program dan projek yang mampu menjana pendapatan bagi golongan sasar untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Kemiskinan mutlak ialah satu keadaan yang menunjukkan pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan asas minimum yang diukur berdasarkan pendapatan garis kemiskinan PJK. Ini bermakna seseorang tidak mampu memenuhi pendapatan minimum standar isi rumah yang diperlukan untuk memenuhi keperluan asas kehidupan. Insiden kemiskinan mutlak di negeri Kedah boleh dianggap tinggi pada 9.0 tahun 2022, walaupun semakin menurun semenjak 2016. Perbandingan dengan pusat amat jauh iaitu 6.2% pada 2022. Bagaimanapun, ini bermakna isu kemiskinan ini jauh dari dinoktahkan. Di bawah penegasan 5 merapatkan jurang ketidaksamarataan sehingga 15 Ogos 2023 kerajaan masih bertukus lumus menyelamatkan hampir 114,000 keluarga miskin tegar dari cengkaman kemiskinan. Soalan saya, berapakah keluarga miskin tegar yang berada di dalam negeri Kedah? Seperti mana yang kita maklum, di peringkat negara besar sekalipun belum mampu untuk menotahkan kemiskinan tegar. Oleh itu, di mana keyakinan dan usaha kerajaan madani melangkaui negara maju lain dalam menyelesaikan hal-hal ini? Hari ini kemiskinan menjadi isu utama rakyat, tetapi saya mengharapkan kerajaan tidak hanya menjadi hero dengan ucapan tapi tiada tindakan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh berkenaan segmen industri berkaitan ekonomi Islam di bawah Plan Induk Perindustrian Baru 2030 dalam usaha untuk mentransformasikan dan memacu daya saing sektor dan industri strategik. Kerajaan telah menyasarkan Malaysia untuk menjadi peneraju dalam pasaran halal antarabangsa. Sasaran 63.1 bilion akan tercapai menjelang tahun 2025. Memandangkan pasaran memperangsangkan bagi ekonomi halal global yang dijangka mencecah 4.96 trilion dolar menjelang 2030 daripada 2.3 triliun pada 2020 menurut firma penyelidikan dan perunding Frost & Sullivan. Dunia hari ini menumpukan permintaan dari golongan Islam dan bukan Islam yang makin meningkat untuk makanan halal. Ia akan didorong oleh kaitannya dengan pemakanan yang selamat dan sihat. Manakala fashion dan pelancongan halal juga mendapat penerimaan yang semakin meningkat dalam kalangan pengguna bukan Islam yang lebih konservatif. Namun begitu, dalam keadaan pasaran yang semakin berkembang pesat, saya ingin membawa perhatian terhadap penyediaan tenaga kerja dan sumber manusia untuk segmen ini. Di bawah Plan Industri Halal 1.0, terdapat lebih 300,000 peluang pekerjaan yang tercipta. Persoalannya, adakah kerajaan bersedia untuk memenuhi lambakan peluang pekerjaan yang ada? Seperti diketahui, industri ini memerlukan pekerja yang berkemahiran dan perlu latihan terlebih dahulu. Tuan Yang Dipertua, kerajaan madani hari ini membawa satu perjuangan yang dah lama mereka bawakan berkenaan subsidi bersasar. Usaha ini sangat baik dalam cubaan untuk menjimatkan pembelanjaan kerajaan yang mana pada tahun lepas telah membelanjakan sejumlah RM77.3 bilion
untuk subsidi petrol, diesel, gas, petroleum cecair LPG, minyak masak dan lain-lain. Saya merasakan perkara ini boleh diteruskan selagi mana tiada keciciran yang berlaku dalam sistem tapisan dan mengenal pasti mereka yang layak. Menurut ucapan YB Yang Berhormat Tambun, kerajaan akan melaksanakan sistem pangkalan data utama padu yang berteraskan data isi rumah bagi meningkatkan kecekapan dan pemantauan bantuan kerajaan. Untuk akhir sekali, saya ingin membangkitkan berkenangan REE. Di Kedah, saya amat alu-alukan ucapan RMK yang dibuat oleh Perdana Menteri dan saya amat setuju dilarang ekspor. Cuma berilah sedikit kelonggaran kepada pihak negeri untuk menguruskannya di negeri kami. Saya ingat ada soalan. Ya, Muhammad Jerai, saya nak tanya, apakah pandangan Yang Muhammad Jerai berkenaan dengan perancangan Kerajaan Persekutuan pada hari ini? Baguslah kita menyambut baik menjadikan Nadir Bumi sebagai teras pemacu kepada ekonomi negara. Tapi kalau mana kerajaan tidak membantu Kedah, Kelantan dan Terengganu khususnya menaik taraf infrastruktur, macam mana kita nak bangunkan industri huluan dan hiliran untuk Nadir Bumi ini? Jadi apa pandangan Yang Muhammad Jerai? Ya, saya setuju memberikan kepada Kedah dan negeri-negeri yang mempunyai REE ini untuk menguruskan seperti yang saya sebutkan tadi dan tidak ada sekatan yang perlu untuk mengongkong negeri-negeri yang berkenaan. Jadi saya kira setakat itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Jerai. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Pilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya tujukan buat Puan Timbalan Yang Pertua Dewan dan rakan-rakan yang berhormat yang berada dalam Dewan yang mulia ini. Puan Timbalan Pertua, terima kasih di atas peluang diberikan kepada Kuala Pilah bagi turut bersama membahaskan laporan kajian seperpenggal rancangan Malaysia ke-12 dengan singkatan KSP. Puan Timbalan Pertua, Kuala Pilah ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan kepada Yang Berhormat Tambun atas pengumuman cadangan pembinaan lebuh raya madani Seremban Jempol semasa lawatan kerja beliau di Jempol baru-baru ini. Meskipun projek lebuh raya ini masih belum ada hitam putihnya, rakyat di Kuala Pilah sudah begitu teruja dan percaya niat dan iltizam tersebut menunjukkan kesungguhan dan komitmen Tambun untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di Negeri Sembilan khususnya di Kuala Pilah dan di sepanjang jaliran ataupun alignment dengan izin lebuh raya tersebut nanti. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan semasa pembentangan KSP tempoh hari bahawa kerajaan akan membatalkan projek-projek yang lewat. Oleh itu, sudah pasti akan ada lebihan peruntukan yang telah pun diperuntukkan bagi projek-projek ini that has been budgeted for dengan izin Timbalan Yang Pertua. Justru Kuala Pilah mohon agar peruntukan yang ada ini dialihkan kepada pembinaan lebuh raya madani ini dengan memberi keutamaan kepada pembinaannya yang bakal memberi impak besar terhadap taraf hidup rakyat dan membawa kemajuan ekonomi kepada negara dan Negeri Sembilan khususnya di Kuala Pilah dan di sepanjang laluan jalan tersebut. Rakyat Kuala Pilah tidak kisah sama ada permulaan jalan ini nanti bermula daripada Seremban ataupun daripada atas ataupun daripada Pahang, yang pentingnya ianya dibina. Adalah lama partikel dan berkesinambungan jika pembinaan lebuh raya ini dapat melengkapkan laluan masuk daripada lebuh raya plus dan lekas di mana pembinaan jejambat dengan kos awalan sebanyak 950 juta telah diumumkan baru-baru ini oleh Yang Berhormat Jelebu selaku pengerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Sehubungan dengan itu, moleklah jika lebuh raya madani ini dihubungkan terus dengan jejambat yang bakal dibina itu supaya ia dapat terus menghubungkan penggunaan dari pengguna dari Lekas dan Plus terus ke pantai timur. Yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua, Kuala Pilah juga ingin mencadangkan dan memohon agar Kementerian Pembangunan, Kerajaan Tempatan dan Kementerian Ekonomi dapat memberikan keutamaan kepada pembinaan baru Pasar Besar Kuala Pilah memandangkan bangunan sedia ada sudah terlampau lama dan usang. Bangunan lama ini kerap rosak dan menyebabkan ia terpaksa diperbaiki dan diselenggara dengan amat kerap sehingga memakan kos yang amat tinggi. Puan Timbalan Yang Dipertua,
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN pada 2022 melaporkan anggaran jumlah kerugian sebanyak 2 bilion setahun akibat non-revenue water NRW dengan izin. Kadar NRW di Negeri Sembilan yang mencecah hampir 40% menjadi indikator kepada pengurusan utiliti air yang lemah dan harus diberi perhatian sewajarnya. Kulipilah kadarnya lebih daripada 40%. Menteri yang bertanggungjawab telah mengumumkan agihan peruntukan kepada Negeri Sembilan untuk penaik tarafan melalui program pengurangan NRW kebangsaan yang memperuntukkan sebanyak 1.371 bilion dalam bentuk geran sepadan bagi membantu operator air menangani masalah NRW dengan lebih berkesan dan mampan. Oleh itu, Kulipilah memohon agar peruntukan dana ini disegerakan bagi memastikan kerja-kerja penggantian pipe air lama yang usang di Negeri Sembilan khususnya di Kulipilah dapat dipercepatkan. Puan Timbalan yang di-Pertua Dewan. Bernas mengumumkan kenaikan harga beras import berkuasa 1 September tempoh hari. Kita akui kenaikan harga beras import ini turut berlaku di negara jiran. Namun kenaikan yang sangat drastik dalam negara ini amat membimbangkan. Kenaikan ini menyebabkan negara kini sedang berhadapan dengan kekurangan bekalan beras tempatan yang serius. Kenaikan harga beras import ini menyebabkan majoriti rakyat memilih beras tempatan secara alternatif untuk membeli beras pada harga yang murah. Akibatnya, bekalan beras tempatan di pasaran berkurang dengan amat ketara dan drastik. Isu kekurangan beras ini bukan sekadar isu bekalan makanan, tetapi ianya merupakan isu keselamatan negara, memandangkan ia merupakan sumber makanan utama rakyat Malaysia. Kulipilah menyeru kementerian berwajib, kementerian yang bertanggungjawab menjadikan situasi kenaikan harga beras import dan peningkatan mendadak terhadap beras tempatan ini sebagai pemangkin untuk negara meningkatkan bekalan beras tempatan dengan konsisten sekaligus mengurangkan kebergantungan kita terhadap beras import. Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri harus duduk semeja bagi memikirkan kaedah dan solusi yang terbaik bagi melaksanakan usaha penanaman penanaman padi berskala besar kerana kita tahu bahawa tanah berada di bawah bidang kuasa negeri. Timbalan yang di-Pertua. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabil syadid. Kulipilah mengucap syukur dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan yang telah turun ke Kulipilah dan mengumumkan sumbangan bagi pembangunan sekolah Sukan Zaid Bar tempoh hari secara impromptu dan peruntukan ini telah pun disalurkan. Namun begitu di sini Kulipilah ingin membangkitkan isu kekurangan guru di sekolah bagi beberapa mata pelajaran terutamanya bahasa Melayu dan sejarah. Isu kekurangan guru ini harus diberikan perhatian dan diatasi terutamanya bagi guru mata pelajaran bahasa Melayu dan sejarah. Memandangkan kedua-dua mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran wajib lulus untuk pelajar mendapatkan sijil mereka. Kekurangan guru bagi kedua-dua mata pelajaran ini merupakan di antara kekurangan utama yang dihadapi oleh Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pejabat-pejabat pendidikan daerah. Kulipilah menyambut baik tindakan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia membuat pengambilan khas bagi pegawai perkhidmatan pendidikan grade 1 baru-baru ini yang terbuka kepada graduan industri awam tanpa ikhtisas pendidikan sekaligus disifatkan sebagai peluang keemasan kepada mereka yang berminat menjadi guru. Secara alternatifnya, Kulipilah mencadangkan juga agar KPM dan KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, dapat mempertimbangkan semula kewajaran mengembalikan semula kursus diploma pendidikan bagi memastikan negara bukan sahaja mempunyai bekalan guru yang mencukupi tapi juga yang berkualiti. Puan Timbalan yang di-Pertua. Hospital Tunku Ampuan Najihah Kulipilah mempunyai baki tanah seluas lebih 34.33 ekar yang masih tidak digunakan. Bagi Kulipilah adalah kerugian yang amat besar jika tanah ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya dengan ruang tanah yang amat luas ini. Kulipilah percaya hospital ini berpotensi besar untuk dijadikan pusat jantung bagi zon tengah. Sekarang ini Hospital Sultan Idris Shah iaitu Hospital Serdang menjadi tumpuan bagi rawatan penyakit jantung. Hospital Serdang mampu menampung 2 kali ganda pesakit berbanding bilangan pesakit yang sedia ada. Namun begitu dilaporkan telah berlaku juga peningkatan jumlah pesakit yang drastik di pusat jantung Hospital Serdang ini. Ringkaskan. Oleh itu, Kulipilah ingin mencadangkan agar ruang tanah yang ada di Hospital Tunku Ampuan Najihah ini dimanfaatkan sepenuhnya dengan pembinaan sebuah pusat jantung yang baru bagi zon tengah sekaligus mengurangkan kepadatan dan kesesakan pesakit di Institut di IJN, Pusat Jantung Hospital Serdang dan juga Hospital Tuanku Jaafar Kulipilah. Yang terakhir, Puan Timbalan di-Pertua, Kulipilah memuji sistem yang dibangunkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia di dalam pengendalian urusan kemasukan di pintu masuk negara.
Sistem yang canggih, lancar dan laju ini sebenarnya adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem-sistem di negara lain. Kuala Pilah juga amat menyambut baik usaha kerajaan melaksanakan transformasi digital dengan melaksanakan pemodenan perkhidmatan awam melalui Government Technology, GovTech, yang merangkumi perkhidmatan awam yang mudah diakses dan berpaksikan rakyat. Namun begitu, dalam kita mengejar teknologi dan pendigitalan ini, kerajaan harus berwaspada terutamanya apabila ianya melibatkan isu-isu keselamatan. Contohnya dalam urusan penawaran kontrak yang melibatkan keselamatan data rakyat Malaysia, kerajaan perlu memastikan kontrak-kontrak ini diberikan kepada pemain industri tempatan agar data-data ini terpelihara dan selamat. Penawaran kontrak tidak wajar diberikan kepada syarikat luar ataupun mana-mana syarikat tempatan yang bekerjasama dengan syarikat asing memandang perkara ini merangkumi perkongsian data yang melibatkan keselamatan negara. Puan Timbalan Yang di-Pertua, terima kasih di atas ruang telah diberikan kepada Kuala Pilah, dan Kuala Pilah yakin bahawa matlamat utama kita membahaskan KSP ini adalah untuk kita mencari perkara yang kita boleh modify, kita boleh tambah baik kepada rancangan Malaysia ke-12 yang bakal berakhir pada 2025 nanti. Dengan itu Kuala Pilah mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Pilah. Saya jemput Yang Berhormat Padang Serai. Padang Serai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua turut memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk turut berbahas dalam kajian separuh penggal RMK-12. Kajian separuh penggal RMK-12 yang dibentangkan oleh PM kita adalah ketika asas ekonomi Malaysia yang diletakkan oleh kerajaan ketika Perikatan Nasional Mentadbir telah meletakkan di landasan yang kukuh dengan pertumbuhan ekonomi suku keempat tahun 2022 pada kadar 8.7% terbaik dalam tempoh 30 tahun. Walaupun ada ahli parlimen kerajaan yang cuba menerapkan denial syndrome ataupun sindrom penafian yang menidakkan kejayaan pentadbiran yang lalu dengan menyatakan asas ekonomi bermula pada tahap yang rendah. World Bank telah mengiktiraf pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2022 adalah antara yang terbaik di dunia. World Bank telah mengiktiraf kerana walaupun dalam keadaan pandemik yang sangat dahsyat, kerajaan lalu tetap berjaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang hebat. Mari kita singkap pertumbuhan ekonomi 6 rancangan Malaysia yang lalu. Rancangan Malaysia 6 dan 7 berada pada tahap pertumbuhan ekonomi 7.2%. Rancangan Malaysia ke-8 dan ke-9 menurun kepada 4.6%. Rancangan Malaysia ke-10 dan ke-11 turun lagi kepada 4%. Tetapi dalam rancangan Malaysia ke-12 bagi tahun 2021 dan 2022, purata pertumbuhan ekonomi mencatatkan 5.4% ketika pandemik melanda negara kita. Datuk Yang di-Pertua, momentum itu berterusan pada suku pertama tahun 2023 mencatatkan 5.6%. Namun bagi suku kedua tahun 2023, pertumbuhan kembali jatuh ataupun istilah menyederhana kepada 2.9%. Ringgit juga semakin melemah berbanding dolar Amerika. $1 RM4.68. Ekspor kita juga semakin menurun dan import kita juga semakin mengecut. Tuan Yang Pertua, dalam KSP RMK-12 ini ada 17 anjakan besar serta 71 strategi dan inisiatif utama yang digariskan. Antara 17 anjakan besar yang digariskan itu, salah satunya ingin saya utarakan ialah perundangan berkaitan rasuah. Inilah slogan yang sering dilaung-laungkan oleh Perdana Menteri sepanjang hampir 10 bulan menyerjui pentadbiran ini. Namun semua slogan yang dilaung-laungkan itu sangat boleh kita semua pertikaikan dan telah dibakul sampahkan oleh kerajaan pada hari ini. Kes Bagan Datuk yang diberikan di NAA telah merobek segala slogan yang diperjuangkan. Rakyat melihat dengan jelas mungkin ada unsur campur tangan pihak eksekutif dan sistem legislatif negara kita. Adakah laungan reformasi yang diperjuangkan selama 25 tahun yang lalu telah menjadi reformati? Jika 47 kes pertuduhan berat seperti ini boleh mendapat di NAA, dilepas tanpa dibebaskan, bagaimana rakyat marhain yang biasa di luar sana yang melakukan kesalahan mencuri petai,
curi susu untuk beri anak minum, curi roti di pasaran demi memberi makan kepada ahli keluarga dan anak-anak. Apa jaminan sistem keadilan dapat dilaksanakan kepada semua rakyat tanpa mengira pangkat dan darjat? Adakah kerana kamu tolong aku untuk pastikan aku menjadi sang penguasa negara, maka kes kamu boleh dilepaskan? Isu besar ini pasti memberikan imej yang sangat buruk kepada sistem kehakiman negara. Pihak dunia sedang memerhatikan gelagat sang penguasa dan komen-komen dalam dan luar negara terhadap negara kita sangat memalukan negara yang kita cintai ini. Jadi bagi isu ini saya nak sebut dalam isu dan kes sebesar ini adalah sangat tepat dan benar tindakan saya meninggalkan parti dan gabungan Pakatan Harapan pada tahun 2020 yang membelakangkan malah melelong prinsip keadilan dan reformasi demi untuk merebut kuasa dan menggagalkan kuasa. Seperti yang pernah dikatakan Hulu Langat, ini kerajaan kami, ikut suka kamilah. Ternyata tindakan saya tepat sekali dan tidak salah langkah. Biarlah ketika itu saya dilabelkan pengkhianat, katak dan sebagainya. Asalkan saya tidak dilihat oleh rakyat sebagai pengkhianat kepada agama, bangsa dan perundangan negara. Itu poin yang saya pertama, Datuk Yang di-Pertua. Perkara yang seterusnya saya nak sebutkan ialah perkara berkenaan dengan KSP ini. Perkara kedua iaitu berkenaan dengan SJSV, pertanian dan industri asas tani. Dalam tempoh sebulan kebelakangan ini berlaku masalah ketiadaan ataupun kekurangan serius beras putih SST. Apakah masalah sebenar yang berlaku? Kelemahan penguasaan atau kelemahan pentadbiran kementerian yang bertanggungjawab seperti Kementerian KPKM ataupun KPDN Kos Sara Hidup. Pandangan saya antara perkara yang mesti dilakukan segera ialah projek penanaman padi 5 kali dalam tempoh 2 tahun seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Jadi, ya, berkenaan dengan beras ni, kekurangan beras ni, adakah di atas sana ada kata-kata seperti yang diucapkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Kedah? Baik, terima kasih, Jerai. Nanti saya sambung. Jadi Kedah telah pun memulakan langkah awal bagi penanaman padi 5 kali 2 tahun ini di kawasan Mada dan di kawasan luar kawasan Mada di negeri Kedah. Kerajaan hari ini mesti bersungguh-sungguh untuk melaksanakan projek 5 kali 2 tahun ini di seluruh kawasan jelapang padi seperti di Mada yang mempunyai hampir kira-kira 110,000 hektar kawasan penanaman padi. Aida di Penang, Aida di Perak, Selangor dan lain-lain kawasan jelapang. Apakah perkembangan projek Smart SBB, Smart Sawah berskala besar di seluruh negara? Luas kawasan yang diusahakan dan hasil yang telah diperolehi melalui projek Smart SBB. Ini yang saya ingin tanya kepada Kementerian Pertanian. Projek Smart SBB ini adalah antara langkah penting yang boleh menyekat semua subsidi padi yang diberikan kepada petani tetapi disedut oleh kartel-kartel yang menguasai industri padi dan beras negara. Kartel-kartel ini mesti kita hentikan. Seterusnya yang di-Pertua, industri SJSV Nadir Bumi. Semua orang bercakap tentang REE. Jadi Padang Serai dan Kedah mohon disegerakan. Walaupun telah diumumkan akan diumumkan SOP pelombongan dan kaedah untuk pengekstrakan REE ini. Ia merupakan satu pendapatan baru dalam negara dan negeri-negeri di Malaysia. Saya setuju hasil mentah Nadir Bumi tidak dieksport tetapi diproses dan dijadikan produk dalam negara seperti bateri kereta, magnet dan lain-lain. Namun kita perlu dapatkan teknologi transfer dari pakar-pakar dalam dan luar negara. Perkara ini perlu dikaji sebelum semua hasil REE diproses, tapi sebenarnya dalam negara kita tiada kepakaran. Saya juga bersetuju cadangan MP-MP lain seperti dari Subang tentang pelombongan REE ini yang mampu memberikan pulangan hasil negara yang baru dalam keadaan pendapatan fiskal negara yang terhad dan hutang yang tinggi. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua. Sila Golong. Saya nak sebut satu lagi tentang isu ini, tentang Kedah Aerotropolis. Ini berkaitan antara isu jurang antara wilayah yang sepatutnya kerajaan bertindak jujur dan ikhlas dalam menoktahkan kemiskinan. Terbentuk persekutuan atas persetujuan negeri-negeri yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu dan bertukar kepada Malaysia. PM telah umum peruntukan untuk lapangan terbang antara Bayar Lepas dan Subang. PM juga telah umumkan peruntukan untuk LRT di Penang. Kita tidak membantah. Tapi Kedah Aerotropolis ini telah pun melalui tempoh yang panjang. Proses sesi libat urus sejak tahun 2013. Projek ini akhirnya
Kewangannya akan kita dapatkan melalui kaedah PFI dan pelabur-pelabur telah pun sedia ada. Ia merupakan projek game changer ekonomi bagi wilayah Kedah dan Utara. Ia boleh meningkatkan KDNK Kedah sehingga 3.5% tahun. Dan bila adanya Kedah Aerotrobris atau KSP ini, projek NCE ini juga telah lama diumumkan dan telah diluluskan. Bilakah pembinaannya akan dilakukan? Seterusnya saya nak gulung. Masa sudah tamat. Saya nak tolong sikit lagi. Masa sudah tamat. Sikit lagi, satu lagi. Masih ada 30 lebih MP mau berucap. 1 minit. Tak ada 1 minit, sila duduk. Okey. Saya jemput Yang Berhormat Palet Pulau. Terima kasih Ini kawasan Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada Balik Pulau untuk menyertai perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 Dewan Yang Mulia ini. Hari ini saya ingin mengarahkan fokus kepada pembangunan industri kreatif di Malaysia. Secara umumnya, setiap individu harus diberi peluang untuk mempelajari instrumen, melibatkan diri dengan seni dan mengembangkan kreativiti mereka. Penggiat seni dan industri kreatif pula perlu mendapat sokongan sepenuhnya untuk meneruskan agenda seni dan kreatif negara bagi memelihara industri kreatif dan tradisi kesenian yang pelbagai di Malaysia ini. Industri kreatif merupakan salah satu sumber penting dalam pertumbuhan ekonomi dan percambahan budaya bagi negara maju. Kerajaan Malaysia menyedari bahawa rakyat negara ini mampu menjadikan industri kreatif industri kreatif sebagai sumber pekerjaan dan mampu menjana pendapatan negara. Baru-baru ini dalam pembentangan KSP RMK12, Perdana Menteri juga menyebut kerajaan menyediakan dana sebanyak 346 juta dalam tempoh RMK12 ini untuk menarik penglibatan golongan belia khususnya dalam aktiviti kreatif yang menawarkan pendapatan yang tinggi seperti yang direncanakan dalam kajian separuh penggal RMK12. Industri ini dapat membuka ruang dan peluang kepada kelompok masyarakat yang berbakat, terutama generasi muda untuk berkaya sama ada dalam aspek multimedia, seni budaya ataupun warisan dalam menghasilkan sesuatu yang kreatif. Seterusnya mendapat pasaran dalam dan luar negara. Malah produk-produk yang dipasarkan dapat memberi pulangan hasil yang lumayan, termasuk pendapatan yang lebih tinggi secara tidak langsung. Usaha ini dapat membantu mencapai di antara matlamat utama kerajaan seiring memartabatkan seni budaya dan warisan negara. Industri kreatif dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi negara, memberikan sumbangan yang signifikan terhadap KDNK serta mencipta peluang pekerjaan dan pertumbuhan inovasi. Pada tahun 2019, industri kreatif telah menyumbang sekitar 29.4 bilion ringgit, iaitu sebanyak 1.9% kepada KDNK negara. Di sini saya ingin meminta DOSM melalui Kementerian Ekonomi, apakah komponen-komponen yang dikira dalam industri kreatif ini? Apakah 1.9% itu yang kita ingin tahu? Kerana 1.9% ini terlalu kecil jika hendak dibandingkan negara-negara jiran kita seperti Singapura dan Indonesia. Peratusan kecil ini amat membimbangkan kerana industri ini mempunyai potensi yang besar untuk terus berkembang dan memberikan kesan yang positif kepada ekonomi Malaysia. Malah banyak ruang yang boleh diterokai agar ekonomi industri kreatif negara ini dapat berkembang dengan lebih agresif. Dan juga dapat kita juga dapat dapati industri kreatif ini seperti overlapping atau bertindih dengan banyak-banyak kementerian seperti komunikasi digital, MOTEC, KUSKOP dan lain-lain. Alangkah baiknya jika kerajaan mempertimbangkan untuk menilai semula peranan kementerian dengan meletakkan ekonomi kreatif ini sebagai di bawah satu kementerian seperti di Indonesia iaitu di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan jika di Malaysia ini di Pulau Pinang, Exko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif. Mungkin kerajaan perlu menimbang semula untuk meletakkan ekonomi kreatif di bawah satu kementerian. Malah yang di-Pertua, saya teruskan dengan masa tidak mengizinkan. Bakat kreatif tempatan wajar dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. We have a lot of talented artisan dengan izin, namun ada di antara mereka yang kurang pengetahuan dan pendedahan dalam bidang pemasaran, perakaunan dan pemasaran digital. They might have a talents but they may lack business acumen dengan izin. Oleh itu, pusat latihan dan institusi pengajaran tinggi perlu menyediakan pengajaran dan latihan secara holistik bagi menerokai potensi sepenuh industri kreatif ini. Saya rasa banyak peruntukan perlu diberi kepada memberi pengajaran atau penekanan
kepada bidang pendidikan dan latihan ini untuk menjadi pemangkin utama dan pelaburan jangka panjang dalam membangunkan industri kreatif di Malaysia. Saya ingin juga menyentuh tentang industri batik di Malaysia. Kita sambut baik usaha kerajaan dalam memperkasakan industri batik Malaysia dengan membenarkan penjawat-penjawat awam mengenakan batik Malaysia setiap hari dan wajib pada hari Khamis. Saya juga berharap di Dewan Yang Mulia ini juga membenarkan penjawat awam dan ahli parlimen memakai batik Malaysia setiap hari, bukan hanya pada hari Khamis. Saya rasa terkilan apabila pegawai-pegawai yang datang ke parlimen tidak dibenarkan untuk memakai batik ke dalam Dewan Yang Mulia ini. Sepatutnya kitalah yang set the trend. Ya? Ada juga terdapat rungutan tentang harga sehelai kemeja batik yang mahal. Saya ingin menekankan di sini bahawa every piece of the batik Malaysia represent a piece of arts yang melibatkan sekurang-kurangnya 7 artisan seperti canting, melukis, membuat blok, stamping, direct, merebus, fix color dan sebagainya. Jadi jadi saya harap industri batik Malaysia ini mempunyai potensi yang besar sama ada dalam atau luar negara dan secara tidak langsung mampu menjana ekonomi Malaysia. Dan oleh itu saya juga berharap pihak kerajaan dapat membantu dari segi pengecualian cukai import bahan mentah kepada para pengusaha batik. InsyaAllah dengan itu kita dapat mengurangkan harga batik Malaysia yang boleh dipakai oleh semua lapisan masyarakat yang boleh kita namakan sebagai batik rahmah yang berharga mungkin kurang daripada RM50 selai. Jadi saya berharap juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri membantu pengusaha-pengusaha batik dalam merealisasikan batik ramah ini. Saya ada 48 second, jadi saya teruskan dengan isu kawasan. Pada masa yang sama dalam RKM 12 ini kita tak pasti jika ada peruntukan kepada pembesaran jalan FT006 iaitu jalan yang menghubungkan Teluk Kumbar dengan balik pulau. Ada few stretch iaitu dalam 3 atau 4 kilometer yang mana jalan ini amat sesak pada waktu puncak dan kita berharap sangat supaya dalam RMK 12 ini diberi peruntukan untuk membesarkan jalan ini menjadi dual carriageway dan memberi keselesaan kepada penduduk-penduduk sekitar yang terpaksa mengalami kesesakan berjam-jam setiap hari. Saya juga ingin mohon supaya satu RTC, Rural Transformation Center, ditubuhkan di balik pulau kerana balik pulau ini dia di sebalik pulau. Dia jauh dari segi untuk sampai. Jadi RTC ini dapat memberikan perkhidmatan dan maklumat mengenai peluang-peluang yang disediakan oleh Jabatan Agensi Kerajaan kepada penduduk sekitar. Sila gulung. Ya, saya akhiri dengan 2 rangkap pantun. Besi kursani ditempa segera, merah menyala, bara tersimpan. Ekonomi madani, rakyat sejahtera, makmur Malaysia, inklusif dan mampan. Sungguhlah syarat ukiran berseni, corak jerami, lapis swasa. Perkasa rakyat, kerangka madani, teraju ekonomi, sama merasa. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Saya jemput Yang Berhormat Tangga Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberikan peluang kepada Tangga Batu untuk turut membahas KSP RMK ke-12. Tuan Yang Di-Pertua, Tangga Batu menghargai perancangan kerajaan dalam mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan dengan mensasarkan antaranya 1 doktor 400 penduduk dan menambah bilangan kantin dan sebagainya. Malaysia menuju ke arah aging state dan bertambahnya kes-kes yang berkaitan dengan NCD. Oleh itu, kerajaan perlu melihat kepada peri pentingnya mempertingkatkan bilangan ahli fisioterapi sesuai dengan saranan daripada WHO iaitu 1 dengan nisbah 2,000 penduduk. Ramai di kalangan mereka yang diserang strok tidak mendapatkan perkhidmatan fisioterapi yang secara konsisten dan berkala, menyebabkan mereka tidak dapat menguruskan diri mereka sendiri dan akhirnya menjadi beban mental dan beban ekonomi kepada ahli keluarga, lebih-lebih lagi sekiranya ia berlaku di kalangan golongan B40. Di Tangga Batu contohnya hanya 2 orang saja ahli fisioterapi bagi melayani 198,000 penduduk dan bilangan ini perlu ditambah. Pusat jagaan orang tua perlu diperbanyakkan. Tangga Batu memberikan cadangan agar kerajaan mengadakan kerjasama dengan NGO dapat mewujudkan day care center untuk orang tua di mana anak penjaga akan mengantar orang tua sana dan habis kerja mereka ambil bawa pulang ke rumah.
Kaedah ini akan dapat mengurangkan risiko keselamatan dan mengurangkan beban mental kepada anak dan penjaga, dan supaya mereka boleh memberikan fokus kepada pekerjaan dan boleh meningkatkan produktiviti. Tangga Batu juga memohon agar kerajaan dapat mengalokasikan peruntukan dari 15 bilion tambahan DE dalam RMK 12 ini untuk pembinaan dan pembangunan pusat kesihatan Sungai Udang yang sudah terlalu tua dan uzur, tidak dapat menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan cepatnya bila tumbuhnya taman-taman perumahan khususnya di dalam DUN Sungai Udang. Klinik Sungai Udang melayani 43,000 penduduk, 200 orang pesakit sehari. Taburan penduduk warga emas yang tinggi, yakni 40% pesakit adalah warga emas. Ruang menunggu yang sempit dan outdoor, fasilitis pusat fisioterapi yang terhad, doktor berkongsi 3 orang satu bilik, dan ruang menunggu pesakit bagi memerlukan ujian darah, dan mereka berada di tempat panas dan outdoor. Dalam jawapan bertulis Menteri kepada Tangga Batu dalam sesi yang lalu, bahawa kementerian akan melakukan perolehan tanah pada 2023 dan Tangga Batu ingin tahu sampai tahap mana. Membangunkan masyarakat inklusif dan lebih berdaya tahan, menambah baik penyediaan pendidikan. Kelewatan menyiapkan sekolah menengah kebahasaan Kerubung. Jumlah pelajar sekolah menengah 4,581, tetapi hanya ada 3 buah sekolah untuk menampung jumlah yang tinggi. Bilangan ini akan terus meningkat selari dengan bertambahnya taman-taman perumahan baru di dalam DUN Pai Rumput. Pembinaannya sudah berjalan, tetapi berlaku kelewatan semakin ketara walaupun EOT telah diberikan sebanyak 4 kali. Tangga Batu mengharapkan agar Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kerja Raya dapat melihat keperluan ini dan menangani secara serius agar sekolah ini dapat beroperasi pada tahun 2024 ataupun 2025. Sekolah Rendah Jaim Sungai Udang dan Tanjung Keling. Keperluan kepada 2 buah SRA ini amat mendesak, di mana kedua-dua pelajar sekolah ini menumpang di Sekolah Kebahasaan Lere dan Sekolah Kebahasaan Sungai Udang. Tangga Batu dimaklumkan bahawa tapak sudah tersedia. Projek ini disenaraikan sebagai projek baru di dalam Rolling Plan RMK 12 bagi Negeri Melaka. Dan Tangga Batu berharap agar kerajaan dapat memberikan alokasi dalam tahun 2024 supaya kedua-dua projek pembinaan projek SRA Jaim Sungai Udang dan Tanjung Keling dapat dimulakan pada tahun 2024. Meningkatkan agro makanan ke arah keterjaminan makanan. Jumlah tangkapan ikan khususnya di kawasan Melaka Selatan telah berkurang sebanyak 43% dari 400,000 pada 10 tahun lalu kepada hanya 226,000 kilo. Penurunan jumlah tangkapan ini disebabkan projek penambakan laut di Klebang. Nelayan di Melaka adalah nelayan pesisir pantai di zon A di batas 3 batu detika ke laut. Kemusnahan habitat pembiakan ikan dan hidupan marin telah memberikan kesan kepada jumlah tangkapan. Kawasan penangkapan ikan bertambah kecil lebih-lebih lagi apabila 3 buah pulau diwartakan sebagai taman laut, iaitu Pulau Undan, Pulau Dodol dan Pulau Nangka. Kita tidak nafikan nelayan menerima beberapa insentif dari kerajaan melalui LKM, tetapi apakah ini mencukupi jumlah tangkapan yang merudum? Kita harus ingat bahawa kepentingan stakeholder juga terjejas dengan teruk. Bagaimana dengan penduduk sekitar yang bergantung kepada hasil tangkapan laut? Keluhan nelayan terutamanya di Sungai Lereh perlu didengar dan diselesaikan dengan segera demi menjamin keterjaminan sumber protein laut di Melaka. Antaranya, muara Sungai Lereh perlu dicuci dan didalamkan secara berkala dan sekarang terlalu mendesak supaya nelayan dapat turun ke laut dan dapat kembali ke pangkalan tanpa perlu menunggu kepada air pasang. Kemudian menyediakan floating platform bagi memudahkan para nelayan untuk memperbaiki bot dan enjin mereka. Tuan Yang di-Pertua, melonjakkan daya pertumbuhan ekonomi untuk pertumbuhan mampan adalah sangat penting. Tidak dapat dinafikan industri sawit merupakan industri yang berjaya mengurangkan kadar kemiskinan terutama di luar bandar. Tahun 2022 saja sektor pertanian telah menyumbang sebanyak 120.9 bilion di mana 96 bilion adalah daripada industri sawit. Malangnya, kalau kita melihat berdasarkan kepada laporan MPOC, bahawa jumlah tempoh Januari-Julai 2023 nilai ekspor minyak sawit Malaysia dan semua produk sawit telah menurun sebanyak 33.3% berbanding pada tahun 2022 iaitu sebanyak 80 bilion, hari ini hanya 53 bilion. Jumlah pengeluaran TBS negara juga telah menurun ke paras 15.47 pada tahun 2021 dan 15.49 pada tahun 2020 dan bagi saya ini adalah sangat rendah.
Jadi jumlah pengeluaran yang rendah ditambah dengan kos buruh yang meningkat, iaitu minimum wage 1,500, kenaikan baja, racun ditambah dengan komitmen industri menyerap seluruh kos pengambilan pekerja asing sesuai dengan ILO, mengakibatkan kos pengeluaran minyak sawit Malaysia hari ini meningkat dengan tinggi. Dan industri sawit juga dibebankan dengan ses RM16, MPOB, export tax 8% sekarang, Sarawak sales tax 5%, Sabah sales tax 70% dan windfall levy 3% pada harga lantai 3,000 di Semenanjung dan 3,500 di Sabah dan Sarawak. Mungkin ianya tidak membebankan kepada syarikat perdagangan besar, tetapi bagi syarikat perdagangan kecil, sederhana dan pekebun kecil yang berjumlah 500,000 orang akan terbeban. Dan untuk pengetahuan ahli dewan yang dimuliakan, buat masa ini terdapat sebanyak 664,000 hektar ladang sawit yang telah mencapai aging state, ya, pokok tua, dan menjelang 2027 sebanyak 2 juta hektar atau 35% daripada jumlah keluasan penanaman sawit yang berada di negara ini. Tidak dapat disangkal antara faktor yang menyumbang kepada jumlah pengeluaran tandan buah segar yang rendah disebabkan oleh faktor COVID-19 dan kekurangan tenaga kerja, tapi perlu diingat bahawa pokok sawit tua atau aging palm juga turut menyumbang kepada menurunnya jumlah pengeluaran buah sawit. Oleh itu, Tangga Batu menyarankan kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada program penanaman semula sawit menggantikan pokok sawit tua yang tidak produktif lagi agar dapat meningkatkan kembali jumlah pengeluaran minyak sawit Malaysia. Yang kedua, memperkenalkan geran tanaman semula kepada pekebun kecil. Sikit lagi nak habis. Memperkenalkan semula geran penanaman semula kepada pokok kerja sawit bagi mempercepatkan proses penggantian pokok sawit tua yang tidak produktif, dan perlu diingat 40% daripada jumlah keseluruhan tanaman sawit adalah dimiliki oleh pekebun kecil. Yang ketiga, meninjau kembali windfall levy yang dikenakan pada lantai 3,000 dan 3,000 di Semenanjung dan 3,500 untuk Sabah dan Sarawak dengan 3% levy. Dan ini seperti yang saya sebut, dia sangat membebankan terutama kepada syarikat industri kecil. Dan saya rasa inilah antara faktor-faktor yang menyebabkan proses peremajaan ataupun replanting program itu tergendala. Dan Tangga Batu berharap agar kerajaan dapat melihat secara serius supaya kita dapat meningkatkan kembali hasil ekspor kelapa sawit yang pernah mencapai 96 bilion sebelum ini. Dan Tangga Batu berharap KSP RMK ke-12 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan bukan sekadar retorik dan juga janji manis. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tangga Batu. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Julau. Julau diberi 10 minit sebagai Ketua Parti. Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana memberikan saya ruang untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan kajian separuh penggal RMK 12 pada kali ini. Tuan Yang Dipertua, ada beberapa perkara khusus yang ingin saya bawa perhatian ke dalam Dewan Yang Mulia ini untuk tumpuan selanjutnya pihak kerajaan. Saya ingin menyentuh mengenai perkara berkaitan isu keterjaminan makanan, GST, penggumbalan undang-undang peruntukan kepada wakil rakyat, dan juga mengenai kemudahan fasiliti di kawasan Parlimen saya di Julau. Tuan Yang Dipertua, seperti mana yang telah digarapkan di dalam dokumen RMK 12 ini adalah memberi tumpuan untuk melonjakkan usaha negara dalam mengurangkan kebergantungan terhadap import, terutamanya bagi memastikan keterjaminan dan keselamatan makanan serta mempertingkatkan pengeluaran agro makanan. Tuan Yang Dipertua, kenyataan ini saya ingin tegaskan bahawa ianya adalah sebuah penekanan yang amat wajar sekali untuk diberi tumpuan penuh oleh pihak kerajaan bagi tempoh jangka masa yang panjang. Hal ini adalah kerana jika kita semak semula rekod jumlah perbelanjaan wang yang kita telah belanjakan untuk mengimport produk bahan makanan daripada luar negara, kosnya begitu tinggi sekali. Untuk rekod jumlah nilai import pula, seperti mana jumlah angka-angka yang telah dikeluarkan oleh DOSM untuk trend import makanan bagi tempoh 10 tahun kebelakangan ini bermula tahun 2013 hingga 2017, kita telah membelanjakan hampir 224.9 bilion ringgit nilai import
manakala untuk tahun 2018 hingga 2022 pula adalah sebanyak RM296.4 bilion. Peningkatan secara drastik sebanyak 32% telah direkodkan. Lebih membimbangkan adalah tidak mustahil untuk kita ramalkan di sini bahawa jumlah nilai import tersebut nilainya boleh mencecah sehingga ke angka RM300 bilion menjelang tahun hadapan sekiranya kita terus bergantung harap kepada hasil tanaman negara luar tanpa kita perkasakan sistem agromakanan domestik negara kita. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan dapat menyediakan dan mengelakkan syarikat korporat yang profesional untuk mengalihkan fokus kepada kepentingan agromakanan negara kita secara menyeluruh, lebih-lebih lagi di peringkat upstream dan downstream dengan izin, seperti syarikat Sime Darby Plantations atau Felda untuk penanam sawit. Seperti contoh untuk komuniti lada, kerajaan mempunyai satu anak syarikat nama Sara Spice Sendirian Berhad yang fokus kepada ekspor lada ke luar negara tetapi tidak memberi tumpuan khas untuk penanam lada. Dalam sejarah kita sepanjang 180 tahun sebagai salah satu penanam lada terbesar di dunia, dulu kita adalah nombor 1 dan sekarang kita sudah jatuh ke nombor 5 dalam pengeluaran. Ini adalah disebabkan kita tidak ada syarikat penanaman lada dan kita terlalu bergantung kepada pekebun kecil saja. Kalau kita berbanding dengan negara Vietnam yang sekarang hari ini adalah nombor 1 di dalam pengeluaran lada, mereka gunakan bukan pekebun kecil tapi syarikat-syarikat yang besar untuk nanam. Bila harga lada turun, syarikat itu ada penanam itu lada. Dan bila harga ada tinggi, mereka ada untung yang besar. Tetapi bila kita depend solely on smallholders, bila harga itu turun, orang pekebun kecil hentikan kerja mereka. Kerana harga baja, harga racun semua meningkat. Kos untuk mengeluarkan lada tidak ada penguntungan. Oleh sebab itu, kalau kita nak meningkat ke ekspor, kita mesti menggunakan syarikat-syarikat. Hal ini juga termasuk dengan komuniti lain berkenaan dengan produk seperti buah-buahan, beras, perikanan dan makanan berasaskan daging. Dengan meningkatkan lagi pengeluaran makanan, saya percaya kita boleh mengurangkan pengimportan makanan dari luar negara. Tuan Yang di-Pertua, selepas beberapa hari persidangan di dalam Dewan Yang Mulia ini, terdapat beberapa suara cadangan dari rakan ahli parlimen yang lain untuk menarik perhatian kerajaan dalam memperkenalkan semula GST secara berperingkat, iaitu bermula dengan kadar 3 atau 4%. Senada dengan suara mereka yang mahu cukai GST ini diperkenalkan semula, saya turut ingin menyokong agar cukai ini dikembalikan semula sebagai salah satu sumber tambahan pendapatan negara yang lumayan selain daripada hanya bergantung harap kepada hasil petroleum negara semata-mata. Namun demikian, dalam usaha untuk kita dapat memperkenalkan semula sistem perkecuaian GST ini, ada beberapa perkara persiapan awal yang harus kita berikan tumpuan terlebih dahulu. Untuk jangka masa yang panjang, menerusi hasil kutipan GST ini, saya berharap kerajaan akan terus dapat mempertingkatkan nilai pemberian peruntukan wang ini, terutama Sabah dan Sarawak, agar dapat melaksanakan agenda pembangunan mampan negara. Pembangunan seperti membina baru dan memperbaiki sekolah, membina hospital
dan menaik taraf klinik-klinik. Menyelenggara infrastruktur seperti jalan, elektrik, air bersih dan talian internet adalah sangat mustahak di Sabah dan Sarawak. Saya juga difahamkan bahawa cadangan untuk GST ini disokong oleh Federation Malaysian Manufacturers dan juga pemain industri lain. Tuan Yang di-Pertua, perkara yang seterusnya ingin saya berhubung cadangan untuk mewujudkan satu undang-undang baru mengenai pemberian peruntukan khas kepada semua ahli parlimen, termasuk juga ahli parlimen di blok pembangkang. Saya mencadangkan ini di dalam Akta Perkhidmatan Parlimen. Hendaklah dimasukkan satu perkara khusus dengan kewajipan untuk menyediakan dan memberi peruntukan yang adil dan saksama kepada semua ahli parlimen tanpa mengikut parti. Jadikan ianya sebuah sumber undang-undang yang absah dan legitimasi dan bukan lagi hanya berharap kepada perjanjian CSA semata-mata, dan usaha kita letakkan perkara mengenai peruntukan khas ahli parlimen ini di bawah bidang kuasa Perdana Menteri seperti mana amalan sebelum ini. Jangan hanya kerana perbezaan ideologi antara ahli politik di atas, rakyat di bawah yang menerima hukuman. Saya percaya dulu bila orang yang jadi pembangkang yang sekarang hari ini jadi menteri ataupun blok kerajaan, dulu mereka sama meminta untuk peruntukan kawasan. Kenapa Julau. Sekarang hari ini kita tak sokong ini idea? Julau. Dan dalam, minta maaf, 50 saat saja. Dan dalam politik kita also pun boleh melihat bahawa Setuju je sekarang Julau. ini, terima kasih. Politik hari ini ada amat dynamic, Hari ini kita kerajaan, mungkin besok kita jadi pembangkang. Ya, orang pembangkang juga menjadi kerajaan. Ini boleh bertukar-tukar, So janganlah bila kita ada 2/3 kuasa di dalam parlimen ini, kita don't do the right thing. We should do the right thing. Ya, kerana orang yang betul. Ini bukan kritisisme untuk kerajaan. Ini berfakta. Ini yang ada satu aspek yang kita boleh melihat di dalam perkara politik. Dan ini adalah sama satu development di dalam negara-negara yang sudah bangun, yang maju. Sila Gulo. Ya, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menarik perhatian Kementerian berkaitan berhubung isu fasiliti yang ingin saya bangkitkan berkaitan kawasan parlimen saya di Julau. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, khususnya Menteri KPKT, saya menerima jawapan yang pelbagai semenjak saya utarakan isu permohonan balai bomba ini sekian lamanya. Pada tahun 2021, mantan menteri ada menyebut di dalam parlimen ini bahawa Parlimen Julau akan menerima sebuah balai bomba kategori D, rolling plan kedua, RMK 12, dan menyebut telah mengenal pasti lokasi tanah yang berkeluasan 5.75 ekar berhampiran SMK Julau. Namun sehingga hari ini masih tiada sebarang perkembangan berhubung pembinaan sebuah balai bomba di sana. Satu purata sekurang-kurangnya, satu rumah panjang terbakar setiap tahun dengan paling terkini adalah rumah panjang Selunsin di Pakan pada 30 hari bulan Mei 2023. Saya mohon agar pembinaan balai bomba ini dapat disegerakan oleh pihak KPKT kerana ini adalah signifikan sekiranya ada berlaku apa-apa kecemasan seperti kebakaran dan juga kejadian tragedi seperti tanah runtuh, banjir dan sebagainya. Sebelum saya tamatkan, izinkan saya untuk membaca serangkaian pantun sempena Hari Malaysia yang bakal kita sambut hari lusa ini. Negara Malaysia sudah merdeka. Rukun negara penganggang jiwa. 16 September kita membentuk Malaysia. Satukan hati semoga Malaysia sejahtera. Sekian perbahasan saya dalam menyokong usul kajian separuh penggal RMK 12. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Julau. Saya jemput Yang Berhormat Mersing.
Terima kasih Tuan Yang Bertua kerana memberi peluang kepada saya mengambil bahagian dalam perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Tuan Yang Bertua, sektor pertanian di Malaysia pada ketika ini dipacu oleh dasar agro makanan negara 2.0, 2021 hingga 2030. Di bawah kerangka asal RMK 12, kerajaan berusaha mempersiap negara ke arah pembangunan sektor pertanian lebih maju, moden dan mampan selaras agenda pembangunan mampan 2030 SDG 2030. Menerusi anjakan yang digariskan dalam KSP RMK 12 pula, saya menyambut baik usaha kerajaan untuk memperkukuh keterjaminan makanan dan mencapai negara berpendapatan tinggi melalui tumpuan ke-24 HGHV Pertanian dan Industri Asas Tani. Keutamaan perlu diberikan kepada usaha mempertingkat produktiviti dan sumber pengeluaran sektor makanan utama iaitu padi dan beras. Menyentuh isu keterjaminan makanan, saya amat prihatin dan terkesan dengan masalah bekalan beras tempatan tidak mencukupi dan berlaku peningkatan harga beras tempatan dan import di pasaran. Rakyat tidak mempunyai pilihan selain membeli beras putih tempatan. Namun yang menjadi tanya-tanya, stok beras tempatan pula tidak cukup bagi menampung permintaan pengguna. Kerajaan perlu memainkan peranan dan bertindak segera dalam perkara ini. Rakyat yang terkesan mahu penjelasan apakah langkah-langkah intervensi yang diambil oleh kerajaan dalam menangani masalah beras tempatan yang tidak cukup bekalan. Bagaimana kaedah dan mekanisme bagi meningkatkan semula pengeluaran beras tempatan kepada tahap yang lebih optimum. Tambahan pula dengan keadaan cuaca ekstrim yang tidak menentu kini. Selain daripada itu, terdapat laporan ada pihak tertentu yang cuba mengambil kesempatan memanipulasi harga kawalan beras tempatan yang ditetapkan kerajaan. Tindakan memanipulasi dengan menukar kandungan kampit beras tempatan menjadi kampit beras import. Insiden seumpama ini sepatutnya tidak berlaku dan tindakan tegas diperlukan. Tuan Yang Dipertua, suatu anjakan besar yang diberi tumpuan dalam KSP RMK 12 ini ialah tumpuan ke-29, ketersediaan bakat masa hadapan. Saya ingin menyentuh peluang dan pembangunan bakat khasnya kepada golongan muda pada hari ini. Selepas berakhirnya PRU 15 yang lepas, kita telah menyaksikan bahawa gelombang anak muda telah menjadi penentu kepada hala tuju dan masa hadapan negara. Golongan muda perlu diberi perhatian yang khusus memandangkan mereka terdedah kepada pencambahan kuasa dan inovasi teknologi, Internet of Things dan Artificial Intelligence dengan izin yang akan mempengaruhi gaya pemikiran dan taraf kehidupan mereka. Pelan strategik pembangunan untuk melahirkan remaja berbakat dalam pelbagai bidang juga harus selaras dengan keinginan, minat dan keperluan mereka. Melalui pendekatan yang terangkum dalam KSP RMK 12 melalui pemangkin dasar yang diterapkan, saya menjangkakan kerajaan akan memberi tumpuan peluang memperkasa ekosistem pendidikan TVET yang menjurus ke arah reformasi pasaran pekerjaan yang berimpak tinggi. Oleh yang demikian, saya menyambut baik hasrat kerajaan untuk mengukuhkan kerjasama yang erat antara kerajaan dan sektor industri. Strategi ini ternyata mampu memberikan platform kepada golongan muda untuk menikmati produktiviti kerja yang mampan dan memiliki pendapatan gaji atau upah yang lebih kompetitif. Minggu ini Tuan Yang Bertua terdapat isu-isu berkaitan peserta himpunan RXZ yang dikenakan tindakan undang-undang atas beberapa kesalahan. Salah tetap salah. Tetapi saya beranggapan kerajaan boleh menggunakan pendekatan mendidik berbanding menghukum. Peserta-peserta ini mempunyai bakat dan minat berkenaan sukan permotoran dan sudah pasti boleh disalurkan dalam pendidikan TVET dan seterusnya menjadi bakat masa hadapan negara. Tuan Yang Bertua, Forum Ekonomi Dunia baru-baru ini telah mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara terbaik di Asia Tenggara dalam indeks perolehan tenaga. Isyarat ini jelas menunjukkan bahawa negara kita sedang berada di landasan yang tepat untuk menuju fasa perolehan tenaga yang mampan selaras dengan tumpuan kelima, industri HGHV berasaskan perolehan tenaga. Saya menyambut baik pelan hala tuju perolehan tenaga negara. Pelan perolehan tenaga ini memberi peluang kepada Malaysia meneroka potensi baharu dalam kepakaran tenaga baharu TBB. Saya mendapat maklum bahawa sejumlah RM637 bilion pelabur diperlukan bagi menjayakan pelan NETR sehingga 2050. Soalannya, bagaimana dasar NETR mampu menjana pulangan pelaburan yang begitu tinggi kepada negara?
adakah dana pelaburan datangnya daripada pembiayaan kerajaan sendiri atau diperoleh daripada dana asing? Saya menyarankan kepada kerajaan untuk melihat kepada potensi projek-projek pengalihan tenaga negara yang boleh menarik minat pelabur asing. Seperti mana yang kita ketahui, destinasi pelaburan bagi sektor pengalihan tenaga cukup kompetitif, terutamanya di rantau Asia Tenggara, umpamanya Vietnam dan Thailand. Terdapat cabaran yang perlu dihadapi untuk pengalihan tenaga ini bertahan lama dalam jangka masa panjang. Kita perlu mengakui bahawa loji jana kuasa Aram Batu masih memainkan peranan paling penting membekalkan sumber tenaga kepada negara. Apa yang saya ingin tekankan di sini adalah lebih kurang 44% daripada kapasiti tenaga negara masih dihasilkan daripada Aram Batu, 37% daripada minyak dan gas dan hanya 19% daripada pembangunan tenaga boleh baharu. Sejauh manakah inisiatif yang dirangka pihak kerajaan untuk menggalakkan pengamalan tenaga boleh baharu dalam sektor swasta dan apa bentuk skim insentif yang intensif yang telah diberikan? Selain itu, apakah mekanisme yang akan dilaksanakan bagi mengurangkan kebergantungan negara kepada sumber tenaga Aram Batu secara komprehensif? Tuan Yang Dipertua, sebelum saya mengakhiri perbahasan pada petang ini, saya ingin mendapatkan pencerahan berkenaan dengan status rancangan pembangunan RMK12 di kawasan saya Mersing. Pertama, projek membina jalan dan jabatan menghubungkan Jalan Felda Nita Mersing, FT 1425 ke Jalan Air Merah, J85 dan Jalan Johor Bahru Kuantan, FT 003 Mersing. Saya telah menerima jawapan bertulis daripada pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sebelum ini bahawa projek ini akan ditender pada pertengahan tahun ini. Namun, sehingga kini masih belum ada khabar berita berkenaan projek ini. Saya mewakili seluruh penduduk Mersing memohon agar pihak kerajaan menyegerakan pembinaan projek bypass ini untuk memberi keselesaan kepada pengguna jalan raya yang melalui bandar Mersing. Kedua adalah projek pembangunan tapak pelubusan sisa pekerja di Mersing. Ketiga, projek bekalan air luar bandar di Kepulauan Mersing. Selain itu, saya juga menyambut baik projek-projek di bawah wilayah ekonomi Padang Tipung, wilayah ekonomi Padang Timur, ECR, seperti projek Lembah Tunusu Jemaluang, Mersing dan projek Taman Negara Endau Rompin. Projek ini sudah pasti akan menyumbang kepada sektor ekonomi, sosial dan pelancongan di Mersing. Sekian, terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Mersing. Saya jemput Yang Berhormat Tanjung Manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Yang Dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk turut sama berucap bagi membahaskan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 tahun 2021 hingga 2025. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan kerana berjaya membentangkan kajian separuh penggal RMK12 serta menggariskan langkah-langkah dan anjakan-anjakan untuk mencapai objektif Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Saya juga menyambut baik keputusan kerajaan untuk menaikkan siling RMK12 ke sebanyak 15 bilion kepada 415 bilion supaya negara kita dapat mencapai status negara makmur menjelang tahun 2030. Semoga sebahagian daripada peruntukan tambahan ini dapat diagihkan untuk kawasan saya di Parlimen Tanjung Manis. InsyaAllah. Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam titah Baginda baru-baru ini semasa Majlis Santapan Negeri Sempena Kembara Kenali Borneo di Kuching, Sarawak, telah menggesa Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri Sarawak bekerja rapat untuk mempertingkatkan lagi usaha untuk membaiki infrastruktur asas yang sangat-sangat diperlukan oleh penduduk, terutamanya di kawasan luar bandar Sarawak. Sebagai kerajaan yang patuh pada titah Baginda Tuanku, saya berharap agar seruan Baginda Tuanku ini juga dijadikan sebagai asas dan panduan dalam kerangka kajian separuh penggal RMK12 selain daripada langkah-langkah dan anjakan-anjakan yang telah disenaraikan dalam laporan kajian yang telah diedarkan kepada semua ahli parlimen. Kami rakyat Sarawak sangat terharu dan berterima kasih dengan kesudian Baginda Tuanku mencemaduli dan turun padang melawat rakyat dan melihat sendiri negeri kami dan prihatin dengan keadaan negeri yang masih lagi serba kekurangan ini. Puan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh perkara yang penting bagi saya di kawasan Parlimen Tanjung Manis, iaitu projek membaiki sekolah OKMP Paloh. Saya difahamkan bahawa projek ini sudah diluluskan dalam RMK12 untuk dijalankan
dalam rolling plan ketiga iaitu pada tahun ini. Namun sehingga kini tiada berita terkini berkenaan status projek ini. Sukar saya maklumkan kepada Kementerian Pendidikan bahawa keadaan struktur bangunan blok sekolah OKMP Paloh ini agak berbahaya kepada pelajar dan guru. Ini sudah lama dibangkitkan dalam perbahasan saya yang lepas. Kerosakan blok sekolah ini sudah disiasat dan disahkan oleh pihak JKR Negeri Sarawak sebagai berbahaya dan tidak selamat untuk digunakan. Justru saya mohon kepada pihak kementerian supaya mengambil maklum berkenaan urgensi projek ini untuk dijalankan secepat mungkin supaya insiden yang tidak diingini tidak berlaku kepada anak murid dan guru. Janganlah sampai blok sekolah itu runtuh, barulah kita mula hendak bertindak. Keselamatan dan nyawa anak murid dan guru janganlah dipertaruhkan. Di kesempatan ini juga saya ingin menggesa supaya projek baik pulih sekolah-sekolah daif yang lainnya di kawasan Parlimen Tanjung Manis turut diberi perhatian dalam kajian separuh penggal ini untuk dilaksanakan di bawah inisiatif projek bernilai bawah 50 juta yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan Sarawak sendiri. Puan Yang di-Pertua, Kampung Paloh, Kampung Kedang, Rumah Panjang di Berangan, Rumah Panjang di Stalun merupakan beberapa penempatan di Parlimen Tanjung Manis yang masih lagi terputus perhubungan jalan asas kerana tiada jalan raya dan jambatan yang menghubungi kampung-kampung dan rumah panjang ini. Penduduk di kawasan ini sentiasa mengalami kesukaran untuk bergerak keluar masuk kerana ketiadaan jalan dan hanya bergantung dengan pengangkutan sungai. Banyak aktiviti ekonomi orang kampung dan rumah panjang telah terbantut disebabkan kekangan ini dan sangat menyukarkan kehidupan harian penduduk di kawasan ini. Baru-baru ini saya telah mendapat maklumat bahawa kerajaan telah meluluskan projek jalan raya dan jambatan yang menghubungkan kawasan ini dengan kawasan Bandar Baru Tanjung Manis. Mungkin projek ini adalah kajian semula yang telah dibuat dalam kajian separuh penggal. Memandangkan perkara ini sering saya bangkitkan dalam sesi perbahasan yang lepas. Sekiranya maklumat ini benar, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan yang madani ini kerana telah mendengar rintihan dan rungutan penduduk di kawasan ini. Justru saya ingin memohon pengesahan dari pihak kementerian, sama ada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah atau Kementerian Kerja Raya berkenaan projek ini. Saya berharap projek jalan penghubung ini dapat dilaksanakan dengan segera. Puan Yang di-Pertua, baru-baru ini di kawasan Parlimen Tanjung Manis telah diadakan dua pesta rakyat ataupun pesta yang berbentuk pelancongan, iaitu Pesta Pulau Beruit dan Pesta Kebudayaan dan Makanan di Belawai di Tanjung Manis. Sambutan yang diberikan oleh penduduk tempatan dan penduduk dari luar kawasan adalah sangat-sangat menggalakkan. Impaknya kepada sosioekonomi penduduk tempatan sangat besar di mana penglibatan penduduk, pengusaha gerai, penjual, pembekal mendapat hasil jualan yang di luar jangka. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya kerana telah menyediakan sedikit dana untuk menganjurkan pesta ini. Kami wakil rakyat tempatan turut juga menyumbang sedikit sebanyak peruntukan untuk menjayakan pesta-pesta tersebut. Melihat kepada impak yang sangat positif kepada penduduk tempatan, saya mohon kepada Kementerian Motek untuk terus menyediakan dana tahunan untuk pesta-pesta ini supaya dapat dijalankan setiap tahun, supaya ia dapat membantu pendapatan dan sosioekonomi penduduk-penduduk tempatan di sini. Begitu juga saya mohon kepada Motek supaya mengkaji dan mempromosi produk-produk pelancongan yang lain seperti Pantai Belawai yang cantik, tempat melihat monyet Belanda ataupun proboscis monkey ada di kawasan Tanjung Manis. Melihat buaya dan empesut ataupun Irrawaddy dolphin ada di Tanjung Manis. Dan juga burung hijrah ataupun migration bird ada di Pulau Patok di Pulau Beruit. Ini sebenarnya adalah tarikan kepada pelancong. Mohon Kementerian Pelancongan melihat pada produk-produk pelancongan ini. Masa tak cukup lah. Datuk Yang di-Pertua dah bertukar. Datuk Yang di-Pertua mohon sedikit masa sikit. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh pengumuman kenaikan harga beras import yang diumumkan oleh kerajaan, dan isu kenaikan ini memberi kesan yang sangat besar terutama kepada penduduk di kawasan luar bandar yang rata-ratanya golongan B40. Kawasan Tanjung Manis dahulunya banyak sawah padi
yang diusahakan oleh penduduk tempatan. Namun sejak kebelakangan ini, sawah padi ini ramai yang tidak dapat mengusahakan tanaman padi mereka disebabkan oleh ban-ban pertanian yang berusia lebih 50 tahun yang melindungi sawah padi mereka telah rosak dan pecah. Air masin dari laut telah masuk ke dalam kawasan sawah dan merosak tanaman padi mereka. Bagai jatuh ditimpa tangga. Itulah nasib yang menimpa pesawah dan petani ini. Hendak bertanam padi tak dapat. Hendak beli beras, harga beras naik. Maka makin susahlah kehidupan mereka yang telah sedia ada susah. Banyak kali dibangkitkan dalam perbahasan saya mengenai perkara ini, namun masih belum ada tindakan yang dibuat oleh pihak-pihak berkenaan. Oleh yang demikian, sekali lagi saya mohon dan merayu kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan supaya memberi perhatian segera dan serius kepada permohonan ini supaya ban-ban pertanian dan struktur pintu air yang rosak ini dapat dibaiki dengan segera. Kawasan yang terlibat adalah di skim pertanian seluruh Pulau Burit dan di Paloh Kedang. Disebabkan kesudukan masa, tuan-tuan dan puan, Datuk Yang di-Pertua, saya ada satu lagi isu. Satu seri lawatan telah dibuat oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan ke beberapa buah klinik di kawasan Parlimen Tanjung Manis pada penghujung bulan Julai yang lalu. Walaupun tidak dapat melawat semua klinik, beliau telah dimaklumkan bahawa kesemua klinik yang terdapat di Parlimen Tanjung Manis adalah dalam keadaan serba kekurangan dari segi kelengkapan dan keadaan fizikal. Sebuah klinik yang telah diluluskan semasa, kata silap saya, RMK ke-10 dahulu, iaitu di Kampung Selalang. Tapak klinik sudah pun dapat, namun bangunan tidak dibina. Jarak daripada Kampung Selalang dan Rumah Panjang Kerubung Kerapak ini 40 km. 40 km jauh, hampir 1 jam perjalanan. Kalau apa-apa terjadi, susahlah orang kampung dan orang Rumah Panjang. Jadi saya memohon kepada Kajian Kesihatan supaya memasukkan pembinaan klinik ini dalam kajian separuh penggal RMK 12 ini untuk dilaksanakan segera. Dan begitu juga dengan pembaikan dan naik taraf klinik-klinik yang lain yang dalam keadaan daif. Sekian saja perbahasan dari saya, Datuk Yang di-Pertua. Saya mohon kementerian-kementerian yang terbabit yang saya sebutkan tadi mengambil maklum tentang perkara dan permohonan yang saya bangkitkan tadi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya mohon menyokong kajian separuh penggal RMK 12 tahun 2021 hingga 2025. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Manis.